Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk unit yang sama, iaitu unit 7 tentang telitinya Rizal. Di bawah unit ini, kita akan mempelajari dua tajuk. Tajuk yang pertama adalah kata adjektif. Dan tajuk yang kedua adalah kata kerja pasif. Murid-murid boleh buka buku teks untuk Bahasa Melayu tahun 1 pada muka surat 43 dahulu. Objektif pembelajaran kita hari ini, cikgu nak murid-murid dapat mengenal pasti penggunaan kata adjektif dan juga penggunaan kata kerja pasif. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid semua dah bersedia untuk belajar tajuk ini pada kelas hari ini. Baiklah, cikgu akan mulakan mengenai tajuk yang pertama, iaitu apa? Kata adjektif. Baiklah murid-murid, cikgu tulis dulu ya. Kata adjektif. Apa itu kata adjektif murid-murid? Kata adjektif ini dikenali sebagai kata sifat yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu, sama ada benda, orang, tempat, haiwan dan sebagainya. Jadi, cikgu keluarkan kata kuncinya. Dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai kata sifat. Okey, kita dah tahu dikenali sebagai kata sifat. Ini kata kunci yang pertama, kata sifat yang menerangkan tentang apa? Yang menerangkan tentang sifat atau keadaan. Okey, kata kunci yang seterusnya adalah menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Okey, sesuatu tu apa? Kita keluarkan, pecahkan lagi. Sesuatu sama ada benda, orang, haiwan. Apa lagi? Benda, orang, haiwan, tempat. Lagi apa lagi? Dan sebagainya. Macam-macam kita boleh. Okey. So, cikgu nak murid-murid keluarkan kata kunci untuk makna kata adjektif ini adalah kata adjektif ini dikenali sebagai kata sifat. Okey, ini kata kunci yang pertama, kata sifat. Kata sifat untuk apa? Untuk menerangkan mengenai sifat dan juga keadaan sesuatu. Keadaan sesuatu sama ada dari segi bentuk, orang, haiwan, tempat dan sebagainya. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan maklumat mengenai kata adjektif yang seterusnya. Ini cikgu ketepikan dahulu. Murid-murid ingat ya, kata kunci pertama, kata sifat. Ianya dikenali sebagai kata sifat. Untuk apa? Untuk terangkan sifat dan juga keadaan. Keadaan apa? Sifat apa? Sifat benda ke, orang ke, haiwan ke, tempat ke, macam-macam lagi. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan maklumat kita yang kedua. Kata adjektif. Okey, kata adjektif ni untuk kita gunakan untuk terangkan apa tadi? Sifat dan keadaan. Tak kisahlah benda ke, tempat ke, orang ke, apa-apa saja. Kita gunakan kata adjektif ni untuk terangkan sifat dan keadaan sesuatu. Jadi, cikgu keluarkan kata adjektif. Cikgu keluarkan ni ya. Kata adjektif, cikgu tulis balik. Apa itu kata adjektif? Iaitu dikenali sebagai kata sifat yang menerangkan sifat dan keadaan sesuatu. Baiklah. Kata
adjektif ini digunakan untuk terang apa? Okey, kita keluarkanlah. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menerangkan apa? Okey, baiklah. Cikgu akan keluarkan. Menerangkan ada 5 perkara. Kena ingat 5 perkara. Dia nak terangkan tentang 5 perkara ni. Yang pertama. Okey, ni cikgu buat star ya. Nak bagi murid-murid ingat ada 5 benda untuk dia terangkan. Yang pertama adalah jeng jeng jeng. Pertama adalah sifat. Okey. Sifat. So di bawah sifat ni kita pecahkan lagi. Sifat apa? Contoh. Contohnya adalah bersih, kotor. Okey. Yang kedua, kita keluarkan lagi yang kedua. Yang keduanya adalah warna. Untuk terangkan keadaan warna tu sama ada contoh merah, biru ke, merah jambu ke, terpulang. Yang ketiga adalah cikgu lupa nak gunakan warna hitam supaya murid-murid nampak perbezaan dia. Okey. Ini 5 perkara ni. Pertama sifat. Yang kedua warna. Yang ketiga ukuran. Okey, ukuran contoh panjang pendek, tinggi rendah. Okey, cikgu bagi contoh tinggi, rendah. Maaf ya, cikgu sengit-sengit dah. Baiklah, yang seterusnya 4. Yang keempat adalah perasaan. Okey, kita nak terangkan tentang perasaan sama ada kita sedih ke ataupun gembira kah. Okey, gembira. Okey. Yang terakhir adalah jeng jeng jeng. Yang kelima. Yang terakhir adalah panca indera. Okey, apa itu panca indera? Macam mana kita nak tahu apa yang ada panca indera ni? Yang pertama, mata. Kita nak lihat. Hidung kita nak bau. Telinga kita nak dengar. Lagi, mulut kita nak rasa. Bukan mulut lah, lidah lah untuk kita rasa. Tangan untuk kita sentuh. Itu panca indera. So, dalam panca indera ni, kita nak terangkan juga lagi sama ada dia manis, masam ke, masin ke, terpulang. Baiklah. Murid-murid boleh nampak? Okey, kata adjektif. Kata adjektif ni kita gunakan untuk kita terangkan 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Cikgu kalikan sikit lah. 5 perkara. 5 perkara ni. Yang pertama sifat. Sifat contohnya bersih ataupun kotor. Yang kedua adalah warna. Kata adjektif ni digunakan untuk terangkan warna. Okey, kita nak terangkan warna tu sama ada merah ke, biru ke. Ataupun kita nak terangkan ukuran. Tinggi ke, rendah ke, panjang ke, pendek ke dari segi ukuran. Dan yang keempat perasaan. Sedih, gembira. Dan akhir sekali panca indera. Masam, manis, masin, tawar, pahit. Itu sebagai contoh penggunaan kata adjektif yang menerangkan kelima-lima perkara ini. Baiklah murid-murid. Di sini ada contoh kata adjektif ukuran. Cikgu bagi contoh ya. Ni cikgu tolak ke tepi dulu boleh? Baiklah murid-murid. Cikgu keluarkan. Tidak. Ini tak apa, nanti cikgu boleh bersihkan. Baiklah murid-murid. Murid-murid boleh lihat. Ada 2 highlighter. Okey, kita bagi nampak sikit lah kat sini ya. Yang tadi kita tarik balik. Okey, highlighter ada 2. Okey, kita lihat contoh yang menerangkan sifat yang pertama. Cikgu ambil 3 sifat je lah
Sifat pertama, highlighter. Okey, boleh nampak ya highlighter warna pink ni kotor. Boleh nampak ada kotor kan? Highlighter yang warna hijau ni bersih je. Okey, ini menerangkan highlighter sifat. Contoh, highlighter merah jambu ini lebih kotor berbanding dengan highlighter warna hijau. Okey, ini kita gunakan kata adjektif untuk menerangkan bersih dan kotor. Kemudian, sekiranya kita nak guna kata adjektif menerangkan warna, ini paling mudah lah untuk murid-murid nampak lagi jelas. Okey, dari segi warna, boleh nampak highlighter ini berwarna merah jambu ataupun murid-murid biasa panggil pink. Yang ini pula highlighternya berwarna hijau. Baiklah, cikgu buka bagi nampak warna hijau. Ini highlighternya warna merah jambu. So, kata adjektifnya highlighter panjang ni berwarna pink ataupun merah jambu. Highlighter yang pendek ni berwarna hijau. Baiklah, kita terangkan kata adjektif yang ketiga, ukuran. Cikgu dah cakap dah tadi, ukuran. Panjang, pendek. Boleh lihat ya, highlighter berwarna merah jambu lebih panjang berbanding dengan highlighter berwarna hijau. Betul tak murid-murid? Boleh nampak tak? So, kat sini cikgu dah bagi contoh kata adjektif yang cikgu gunakan. Contoh, sifat dia bersih, kotor. Okey, bersih, kotor ni bersih, ni kotor. Okey, dah betul. Yang kedua, warnanya. Ini merah jambu, ini hijau, kan beza? Yang ketiga, yang ini panjang, lebih panjang. Yang ini pendek. Nampak tak? Tak nampak ya? Sekejap Ini pendek, ini panjang. Boleh nampak ya? Ukuran dia. So, terangkan kata adjektif dia menerangkan ukuran. Baiklah murid-murid. Kita teruskan dulu pembelajaran kita untuk tajuk yang seterusnya. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 44. Kita akan teruskan pembelajaran kita yang seterusnya adalah tajuknya kata kerja basic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan tajuk yang seterusnya, iaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Sekejap ya. Okey, kata kerja pasif. Baiklah murid-murid, apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif adalah hasil apa? Hasil perubahan ayat aktif menjadi pasif. Baiklah, kita keluarkan maksud kata kerja pasif. Kata kerja pasif ni adalah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi pasif. Baiklah, kita keluarkan kata kunci yang pertama tentang kata kerja pasif. Yang pertama kata kuncinya adalah hasil perubahan. Hasil perubahan dari ayat aktif untuk jadikan pasif. Contoh, cikgu bagi contoh ya. Takut awak tak nampak. Contoh, cikgu bagi ayat. Cikgu buat singkatan ayat aktif. Sebab ruangan cikgu kecil. Ayat pasif. Okey, ni contoh. Contoh yang pertama. Ayat cikgu, ayat aktif dia adalah contoh cikgu bagi. Okey. Ayat aktif cikgu. Saya membaca buku.
Jadi ayat pasifnya buku dibaca oleh saya. Baiklah murid-murid. Berdasarkan ayat ini, cikgu naikkan atas sikit je. Boleh? Nampak ya? Baiklah, kita kenal dulu. Macam mana kita nak kenal ayat aktif dan juga ayat pasif? Boleh lihat berdasarkan ayat ni. Cikgu tunjuk ayat aktif, ayat pasif. Baiklah. Ayat aktif yang diberi adalah saya membaca buku. Saya membaca buku. Manakala ayat pasif pula, buku dibaca oleh saya. Boleh nampak tak? Maksud dia sama je kan? Tapi ayat dia berbeza. Murid-murid boleh lihat perbezaan kedua-dua ayat ni. Maksud dia sama. Saya membaca buku, buku dibaca oleh saya. Makna buku tu saya baca. Betul tak? Sama kan? Maksud dia sama kan? Murid-murid boleh faham kan? Sama kan? Bila kita baca ayat aktif, kita faham. Saya tengah baca buku tu. Ataupun saya baca buku tu. Ayat pasif pula, buku tu dibaca oleh saya. So, maknanya sama. Yang bezanya adalah apa? Adalah kedudukan ayat saya. Okey, ini yang saya nak tunjuk ni. Baiklah murid-murid. Murid-murid boleh lihat perbezaan kedua-dua ayat dari segi. Okey, yang pertama saya dah cakap tadi. Pertama yang saya boleh lihat adalah kedudukan pelaku. Pelaku tu siapa? Pelaku tu saya lah. Ni saya. Saya yang melakukan. Membaca tu saya yang melakukan. So, saya sebagai pelaku. Okey, kedudukan pelaku. Awak lihat pada ayat aktif. Saya bagi tunjuk ayat aktif. Okey, ayat aktif ni saya tunjuk. Ayat aktif, saya membaca buku. Okey, kedudukan pelaku berada di awalan ayat. Betul tak? Di mula-mula ayat. Yang kedua, ayat pasif, buku dibawa oleh saya. Pelaku ni berada di kedudukan hujung ayat ataupun kita panggil belakang lah. Belakang ayat. So, di sini kedudukan pelaku kita dah nampak. Kata pasif ni, kedudukan pelaku berada di hujung ayat. Manakala kedudukan aktif pula berada di awalan ayat. Baiklah. Yang kedua. Kita nak tahu lagi. Yang kedua. Apa lagi yang kita nampak lagi? Baiklah, yang kedua adalah imbuhan membaca ditukarkan kepada imbuhan dibaca. Boleh nampak tak ayat yang ni? Ini kita nak tahu dari segi apa kata adjektif ni, perubahan atau perbezaan antara kata aktif, kata pasif ni. Apa perbezaan dia? Kita boleh nampak. Yang pertama, kedudukan. Okey, kedudukan saya dah terangkan tadi. Kedudukan, kalau kita lihat pada ayat aktif, kedudukan dia, pelaku dia berada di hadapan. Manakala pasif, pelaku dia berada di belakang ataupun di hujung ayat. Okey, yang kedua kita boleh nampak imbuhan membaca, kita tukarkan kepada dibaca. Boleh tengok ya? Ayat yang pertama pada aktif, membaca, dibaca. Okey, itu kita boleh tahu. Kalau dibaca, di daripada mem pergi ke di, maknanya daripada ayat aktif pergi ke pasif. Baiklah, yang seterusnya. Kata kunci yang seterusnya, apa dia? Kata kunci yang seterusnya adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif diikuti dengan apa? Diikut apa tu? Kata kunci itu diikuti dengan apa? Dengan kata sendi. Kata sendi dia iaitu oleh.
Baiklah. So, ayat kata okey. Ayat yang ketiga ni, kata kerja pasif diikuti dengan kata sendi. Kata sendi yang kita gunakan adalah oleh. Okey. Berdasarkan ayat aktif dan pasif yang cikgu beri tadi, awak boleh lihat ayat kata kerja aktif, kita pasifkan dia menjadi ayat kata kerja pasif. Iaitu biasanya dia akan diikuti dengan kata sendi. Okey, awak boleh lihat ya macam cikgu cakap tadi. Kalau pertama, kedudukan pertama, saya berada di hadapan untuk kata kerja aktif. Manakala kedudukan pelaku pada kata kerja pasif adalah di belakang. Okey, kita dah tahu. Ni yang pertama, kita dah tahu kedudukan dia beza. Depan dan belakang, awal ataupun hujung ayat. Baiklah. Yang kedua, imbuhan mem. Kita dah tahu dah. Untuk ayat aktif, imbuhan membaca kita tukarkan kepada dibaca. Dan seterusnya ini kita dah boleh lihat, kita dah boleh nampak pertukaran dia daripada ayat aktif mem pergi ke ayat pasif jadi di. Yang ketiga, kata kerja pasif diikuti dengan kata sendi iaitu oleh. Okey, kita lihat ayat pada kata kerja pasif ni. Buku dibawa oleh saya. Okey, dia beritahu yang ketiga, poin yang ketiga, kata kunci yang ketiga, kata kerja pasif diikuti dengan kata sendi. Oleh. Okey, boleh nampak ya kita dah pasifkan ayat tadi, buku dibawa. Kita tambahkan dengan oleh. Sebab ayat aktif kita dah pasifkan menjadi buku dibawa, dah pasifkan dia. So, oleh ni sebagai kata kunci kena ikut CD ni. So, jadilah ayat kita, ayat kata kerja pasif kita, buku dibawa oleh saya. Okey, 3 kata kunci. Pertama, kedua, ketiga. Boleh lihat ada tak pada ayat kata kerja pasif, buku dibawa oleh saya. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham. Cikgu bagi lagi satu contoh. Lagi satu contoh, cikgu tukarkan je lah. Oh, tak boleh. Cikgu bagi satu contoh Contoh ayat lain lah. Okey. Sekejap ya. Okey, contoh ayat lain. Contoh, cikgu bagi ayat aktif dia dengan ayat pasif. Okey, baiklah. Ayat aktif dengan ayat pasif dia. Contoh saya bagi, cikgu bagi apa? Okey, contoh cikgu bagi contoh. Ni contoh je ya. Ain menanam pokok. Kata pasif dia pula adalah kita tukarkan perubahan dia, pokok ditanam oleh siapa? Ain. Baiklah. Boleh lihat ya kata kunci. Kata kunci ingat lagi tak apa? Kedudukan pelaku. Individu yang melakukan perbuatan tersebut siapa? Ain. So, kalau ayat aktif, kedudukan Ain berada di awalan. Jadi, untuk kedudukan pasif, kedudukan Ain sebagai pelaku berada di hujung ayat. Okey, ini kata kunci yang pertama tadi kita dah jawab. Kedudukan pelaku. Yang kedua, imbuhan. Kita lihat pada kata kerja aktif, imbuhan ditukarkan kepada apa ni? Kepada imbuhan di. Boleh lihat ya. Ayat aktif, imbuhan ditukarkan kepada imbuhan di untuk ayat pasif. Okey, ini adalah kata kunci yang kedua yang cikgu terangkan tadi. Dan yang ketiga, kata kerja pasif ni, lihat kata kita tutup yang ni ya. Kita lihat ayat pasif.
Ayat kata kerja pasif ni, pokok ditanam oleh Ain. Kata kunci tadi yang ketiga adalah kata kerja pasif diikuti dengan kata sendi, iaitu oleh. Okey, kata kerja pasif ni adalah pokok ditanam. Dia diikuti dengan kata sendi oleh. Jadi, pokok ditanam oleh Ain. Baiklah murid-murid. Setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk 2 topik, iaitu kata adjektif dan juga kata kerja pasif. Baiklah murid-murid, cikgu ingatkan semula ya. Kita ingat kembali. Ingat semula apa yang kita belajar tadi. Yang pertama, kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kita tahu kata adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat apa? Untuk terangkan sifat atau keadaan. Keadaan apa? Keadaan benda ke, orang ke, haiwan ke, tempat ke, macam-macam lagi lah untuk kita terangkan. So, kata adjektif ni kita akan gunakan kepada 5 perkara. Yang pertama, 5 perkara apa dia? Yang pertama adalah sifat. Yang kedua adalah warna. Yang ketiga adalah ukuran. Yang keempat adalah perasaan. Dan yang kelima adalah panca indera. Baiklah murid-murid. Ini kata kunci untuk kata adjektif. Apa pula kata kunci untuk kata kerja pasif? Baiklah, kata kerja pasif adalah hasil perubahan. Hasil perubahan. So, murid-murid boleh lihat tadi ayat aktif dan juga ayat pasif berubah. So, kita tahu ianya adalah hasil perubahan daripada ayat aktif kepada ayat pasif. So, ada 5 perkara yang kita boleh lihat pada ayat aktif dan juga ayat pasif. Maksud dia sama. Tapi ada beza juga kan. Dari segi yang pertama apa? Ada 3 kata kunci dia. Yang pertama, kedudukan pelaku. Yang kedua adalah imbuhan. Imbuhan, contoh membaca. Imbuhan ditukarkan kepada imbuhan dibaca. Di. Yang ketiga adalah kata kerja pasif. Kata kerja aktif yang kita pasifkan tadi dah jadi kata kerja pasif diikuti dengan kata sendi, iaitu oleh. Jadi contoh macam ayat saya tadi, saya membaca buku untuk kata kerja aktif. Apabila berlaku perubahan daripada ayat aktif tu menjadi ayat pasif, saya akan tukarkan. Jadi ayat pasif ni adalah buku dibaca oleh saya. So, buku berada di hadapan, kedudukan pelaku berada di hujung ayat. Jadinya apabila kita dah pasifkan dia, dah tukarkan dia, kita kena maksud saya, contoh, bila kita dah tukarkan daripada ayat aktif menjadi ayat pasif, buku dibaca oleh saya. So, pelaku dah berada di kedudukan hujung, pasti imbuhan dah tukar pada di, dan juga bila kita dah pasifkan dia, buku dibaca. So, automatik kita kena ingat mesti ada kata sendi yang ikut dia, iaitu oleh. Buku dibaca oleh saya. Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan kenal pasti apa perbezaan kata kerja aktif. Apa perbezaan kata kerja aktif dengan kata kerja pasif? So, murid-murid dah boleh tahu 3 perkara yang cikgu terangkan tadi. Kemudian murid-murid juga dah boleh kenal pasti juga. Dah boleh tahu apa itu kata adjektif. Ada 5 perkara yang akan diterangkan menggunakan kata adjektif. Apa dia? Cikgu dah terangkan tadi. So, cikgu harap murid-murid faham dan lebih jelas dengan penyampaian cikgu terangkan mengenai topik kata adjektif dan juga kata kerja pasif. Baiklah, sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.